ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati lagi dikasihi Tuan Guru Ustaz Muhammad Tirmizi Abdul Rahman, para asatizah muslimin muslimat Wadhan Haji wa Hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada hari ini, dan syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana Allah panjangkan usia kita untuk dapat sedikit lagi untuk kita menambah amal. Seperti mana disebut Tuan Guru tadi, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hayat kita dalam keadaan sebagai talibul ilm, sebagai seorang yang menuntut ilmu, dan dimatikan kita dengan husnul khatimah. Bahawa ini tuan Allah Subhanahu wa taala, kami telah kehilangan guru kami Dr. Sobri Awang yang meninggal waktu menyampaikan kuliah di Surau di session 9 Shah Alam. Kami sempat belajar dengan beliau untuk subjek tafsir dan fiqh muamalat di College Unity Port Dickson dulu. Di antara pensyarah yang bersama dengan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang sempat kita belajar di College Unity kira-kira 23 tahun yang dulu lah, jadi lama dah. Dan dia ni antara pensyarah yang saya kenali sebagai seorang pensyarah yang komited dan sangat tegas. Dia sangat tegas dalam subjek dia tu. Nak dapat A itu payah lah, payah. Dan dia ni walaupun tegas, tapi dia seorang yang alim. Dia alim dalam bidang muamalat, sebab master dia di Jordan bidang muamalat. Dan dia ada keluarkan kamus untuk fiqh muamalat. Dia punya kepakaran sangat luar biasa. Dan isterinya Ustazah Nur Hayati pun pensyarah kami juga, dua-dua pensyarah. Cuma dia ditakdirkan tak ada rezeki anak ramai, seorang dia anak, dan perempuan pula tu, yang baru kahwin baru-baru ni. Jadi tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah muliakan beliau meninggal dunia dalam pada waktu subuh, tengah mengampaikan kuliah subuh, menceritakan tentang hari akhirat, dan meninggal dalam keadaan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tanda-tanda disebut sebagai husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di sisinya, dan dia jadi terkenal. Mula-mula tak terkenal mana, dia jadi terkenal selepas dia pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebab videonya viral. Saat-saat dia meninggal dunia tersebut. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung lagi pengajian kita. Buku kecil ini indahnya beradab dengan Al-Quran, mendapat keberkatan hidup dan kelebihan beristighfar. Minta maaf lah hamba lama tak datang, banyak kerja. Salah satunya menghadapi saman daripada baby Shima ni lah. Jadi tuan-tuan tahu tu saya kena saman disebabkan kita menegur kebatilan seseorang, kita disaman. Dia kata saya fitnah dia. Masa bila pula aku fitnah dia? Tak apa, kita lawan, tetap lawan insya-Allah. Lawan tak lawan 5,000 dah habis dah, buka file pada peguam. Tak pasal-pasal. Tapi insya-Allah Allah Subhanahu wa taala, moga Allah permudahkan urusan kita dan sebagainya. Kita sampai musa apa? 18. Kita sampai pada muka 18. Bismillahirrahmanirrahim. Makin banyak kita menggunakan, yakni menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, makin banyaklah persoalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makin lamalah kita bersoal jawab dengan Allah pada hari yang tidak ada guna padanya harta benda dan anak pinak, kecuali mereka yang hadir berjumpa dengan Allah beserta dengan hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kita tengok kepada ayat yang sebelum tu saya letakkan wawu di Alkitab. Bagi siapa yang baru beli tu, ada kalimah waw di depan tu yang tertinggal. Lepas tu bagi rangkap yang kedua atau baris yang kedua, ada ayat ya wailatana, ada ya kat depan tu, dia terhilang ambil. Ahsaha, ada alif. Itu surah Al-Kahfi. Jadi kita hidup atas muka dunia ni, tuan-tuan sekalian, makin banyak nikmat yang Allah beri dan kita guna nikmat itu, maka makin banyaklah persoalan yang Allah Subhanahu wa taala akan soal kita satu masa nanti. Seperti mana saya sebut sebelum ni, perbezaan antara orang senang dengan orang susah. Orang susah ni hisapnya mudah, orang miskin hisapnya mudah. Tapi bagi orang kaya yang banyak harta, hisapnya agak payah. Sebab makin banyak sesuatu, makin banyaklah persoalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak menafikan kita boleh memiliki harta yang banyak. Tak dapat, tak dinafikan.
Cumanya pastikan harta yang kita dapat tu bersumberkan daripada sumber yang betul, yang mudah untuk kita jawab. Macam kita di audit lah oleh juru audit. Kalau yang tukang audit tu dia cek kita punya pendapatan, cek kita punya kekayaan, semuanya menepati tata kelola yang betul. Ni istilah tata kelola ni. Tata kelola yang betul, kita tak ada masalah. Kita rasa muka dengan tenang, boleh jemput datang 25 jam mari, bukan 24 jam, 25 jam kita buka kita punya office dan syarikat untuk cek. Tapi kalau kita mula menggunakan kesalahan ataupun ada kesalahan-kesalahan, pada waktu itulah kita akan rasa risau, rasa masalah dan sebagainya. Baik, Nabi SAW pernah bersabda mafhumnya, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 benda perkara sebelum tiba 5 perkara. Raihan buat lagu, siapa suka nak nyanyi boleh naik atas petang, cuba nyanyikan lagu itu. Dia kata ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, sihat sebelum datang waktu sakit. Masa sihat sekarang ni kita banyak-banyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk persiapan waktu sakit yang tak mampu dah nak buat seperti mana kita buat sewaktu sihat. Itu waktu seorang ulama ziarah sahabat dia yang sedang sakit. Ulama ziarah ulama yang sedang sakit. Maka disebut kepada ulama itu Syekh Makno Mansur Al-Hafiz. Stroke, Syekh Makno ke stroke sampai sekarang. Allah uji macam tu lah, masih lagi sihat. Selalu jumpa waktu salat Jumaat di Masjid Taman Meru tu. Syekh Makno ni disebut oleh Tok Guru kepada beliau. Dia kata, Syekh, entah sabarlah. Apa saja yang entah buat waktu muda dulu, sampailah sebelum sakit, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas waktu entah sakit sekarang. Dulu kita boleh mari masjid 5 kali sehari. Dulu selalu kita mengaji sama-sama ni always nak sentiasa mengaji. Siapa je mari kita datang, tak kira siapa, popular tak popular, mari belaka kita mendengar. Tiba-tiba waktu sakit kita tak mampu nak datang, pahala tetap masuk dalam buku account kita. Tu masuk dia. Disebut macam tu. Itu sebab adil mata Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat waktu sihat kena rajin lah. Ni terbalik pula, waktu sakit dia rajin. Waktu sakit rajin tak orang cerita lah, dah duduk lama tak boleh go out, go in, semua dah belaka. Duduk diri, lengah lutut, lengah pinggang, duduk, lengah punggung, semua lengah. Tapi masa sihat ni lah kita sentiasa mari. Contohnya bagi kita di sini, mari mengaji. Saya tahu tuan-tuan ada yang datang daripada jauh dan dekat. Yang jauh dah boleh datang, Masya Allah, ni luar biasa. Yang kedua, masa muda sebelum datang waktu tua. Depan saya ni semua muda lagi. Kalau ikut umur umat Nabi Nuh alaihissalam, muda ke lagi ni? Tak muda. Jadi bila tiba waktu tua, waktu orang kampung saya panggil dak orang cetang. Dah tak mampu nak buat apa dah. Tak ada buat benda. Nak semayang orang boleh berdiri, kita boleh berdiri dah, duduk. Semayang duduk. Baik semayang duduk kena ada fix, semayang duduk kena belajar. Ni dia boleh berdiri nyok jalan, relax, jogging, tiba-tiba nak semayang nak duduk terus, tak boleh. Dia kadang tak faham. Dia ingat main semayang duduk ni mudah-mudah gitu je. Dia boleh berdiri, berjalan, relax, masuk masjid, tiba-tiba nak takbiratul ihram, dia duduk. Dia kena berdiri dulu. Kalau tak mampu sangat boleh duduk. Ni dia tu guna konsep boleh duduk terus. Dia tak boleh. Dia kena sakit betul dulu. Kalau selagi mana mampu silakan. Selagi tak boleh, barulah tak boleh. Dan semayang duduk atas kursi, yang duduk tengah-tengah saf. Duduklah ujung. Orang selalu duduk tak ujung. Ni apa, anak ni mengaji, anak tengah-tengah. Jadi masalah lah. Biar sama. Biar sama. Duduk ujung-ujung lah. Bukan bermakna ujung, tapi saf pertama. Tak ada masalah. Tak boleh. Baik, masa muda kita buat, tapi jarang sangatlah orang muda yang banyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebaliknya, waktu tua tu yang dia rajin. Dia kata sebab tak ada komitmen dah. Anak-anak dah besar, cucu-cucu pun saya tak jaga. Pencen pun banyak, grade 44, grade 48, pencen 52, 54. Isteri pula grade yang sama, campur grade 100 lebih grade dia. Banyak pencennya. Maka waktu tu dia rajin. Tak apa, tak masalah. Cumanya ghalibnya waktu muda tu banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah belajar hadis Al-Imam Al-Bukhari muttafaqun alaih tentang hadis
Sab'atun, 7 golongan mulia di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut orang muda. Pada zaman Nabi SAW, Nabi pernah bergurau dengan seorang makcik. Nabi kata dalam syurga nanti yang masuk syurga ni orang muda belaka. Dan saya ya Rasulullah, tak boleh lah, tua lah, istilah gitulah. Maka menangislah makcik tu. Maka Nabi kata maksud aku adalah memang masuk dalam syurga nanti dengan wajah yang muda. Ada kata 40-an semua. Tak ada masuk umur 80, 90, tak ada ya. Kalau makcik-makcik sekarang umur baru 70, dah 90 ke 80, di akhirat nanti kalau masuk syurga, suami juga masuk syurga, isteri menjadi ketua bidadari dalam syurga. Dia bukan bidadari, ketua. Bidadari lah. Kalau bidadari tu comel dah, agak-agak makcik macam mana kau rupanya. Fikir-fikirlah balik, nanti tengok cermin. Kalau bidadari itu ada riwayat hadis mengatakan, ada hadis menunjukkan orang paling last masuk syurga, paling last masuk syurga. Maksudnya dia duduk mana sebelum tu? Duduk neraka. Dia orang paling last masuk syurga. Dia tengok bidadari hurul ain tu 500 tahun tercengang saja. Tuan-tuan pernah tengok orang paling comel sampai 5 minit kita cengang? Tak ada. 5 saat 50 second boleh. Kalau 5 minit tak jadi. Dia 500 tahun cengang. Ratus-ratus tahun ni bagi akhirat tak pelik. Dan menggambarkan kecantikan tu. Yang ketiga, masa lapang sebelum datang waktu sempit. Masa lapang kita selalu tunggu-tunggu sebut kepada anak murid dia, waktu mu tak nikah lagi, waktu tak ada anak-anak lagi, waktu tak ada komitmen lagi, kena mengaji. Tapi bila kamu dah ada isteri, dah ada suami, dah ada anak-anak, cucu, cicit, komitmen banyak, waktu tu kita jarang dah nak menggunakan kesempatan. Sebab masa tak ada. Kenapa tak pergi mu'alim mengaji? Tak ada masa. Sibuk isteri, sibuk anak, sibuk cucu dan sebagainya. Jadi pada waktu lapang, guna betul-betul. Ni tak waktu lapang pergi mancing, waktu lapang main golf. Waktu tu je kerja je. Nak mengaji tak sih, tak berminat dengan pengajian agama. Yang keempat, masa kaya sebelum tiba waktu miskin. Waktu kita banyak piti, harta banyak, gunakan kekayaan yang ada itu fi sabilillah, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semuanya itu untuk simpanan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala, simpanan. Bukan untuk orang lain, untuk kita balik. Tapi kita duk bayang di dunia ni, kita simpan duit itu untuk kita. Kita dah belajar faraid sampai habis, kita faraid kita belajar. Saya sedang mencetak buku baru juga. Banyak buku cetak ni. Antaranya buku terbaru faraid. Tajuknya Yas'alunaka. Mereka bertanya kepada kamu. Ada 200 persoalan yang lebih ringkas daripada buku faraid tersebut lah. Mungkin boleh repeat balik mengaji faraid lepas ni lah. Moga-moga Allah SWT permudahkan. Nah, sebabnya yang tuan-tuan simpan sekarang ni dalam ASB, ASN, amanah saham, mana-mana bank-bank yang ada, ataupun tak simpan kat bank, tak percaya kat bank, takut bank rugi, dia simpan dalam almari, kena makan di anak-anak. Ada ke? Makcik tu 55,000 ke berapa puluh ribu duit simpan dalam bekas, habis anak-anak makan. Ahlan wa sahlan wa jalan, habis. Kenyang anak-anak tu makan duit. Jaga-jaga. Jadi kalau simpan duit tu, tak payahlah simpan gitu. Dalam keadaan macam tu, dia simpan. Mungkin tak bayar zakat, Allah balas macam tu. Habis berpuluh-puluh ribu, habis anak-anak makan lagi. Jangan buat kerja macam tu. Dan yang duit yang kita simpan ni untuk kita ke? Untuk kita lah Ustaz. Untuk saya lah kalau sakit pening. Belum tentu. Mungkin tak ada sakit, mati terus. Maka dapat kat siapa? Dapat kepada suami kita, dapat kepada isteri kita, dapat pada anak-anak kita. Kalau mereka gunakan yang baik, tak apa. Suami kahwin baru pula, isteri kahwin baru pula. Contoh, bukan betul, tapi betul lah. Keadaan manusia. Last sekali kita dalam kubur, amalan tak ada. Semayang pun wajib je, yang sunat tak buat. Sedekah, kedekut, kupi wal bakhil, tak jadi. Dia sedekah senyum, sampai sudah senyum. Sebab dia belajar hadis, senyum itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Dia guna yang tu sampai sudah. Duit dia tak bagi, dia senyum kat tabung. Sedekah. Nabi kata wajhi akhika, wajah saudaramu, bukan wajah tabung. Tak termasuk tabung. Kedekut. Hatta dia sendiri pun macam Allah Subhanahu wa, duit banyak, dia boleh pergi, nak pergi umrah boleh.
nak pergi mana-mana, nak perbantuan boleh, tapi tak, dia sayang. Akhirnya duit tak dapat pada dia. Saya ada seorang, kenal seorang makcik ni, memang dia ni banyak duit. Dia hidup, dia suami dia anak perempuan 3 orang. Dia ikan tu dia makan sehari dalam 3 ekor tu. Kepala goreng, bahagian ekor buat benda masak asam pedas ke benda. Yang tu je, takkan lebih daripada itu. Dia sangka dia memang kekal duit tersebut. Betul, duit tak dapat. Dia banyak barang kemas. Akhirnya barang kemas tu dapat pada anak-anak dia belakang, dapat pada suami. Suami joli, dah pun dapat benda, dapat tengok suami joli. Kena gitu. Maka dia waktu kaya ni guna betul-betul kekayaan yang ada, yang Allah SWT beri. Kaya dalam erti kata kaya betul, ataupun kita hidup yang senang, kita gunakan dengan cara terbaik. Tengok muallim ni, apa benda lagi tak cukup? Apa benda tak cukup lagi nak? Kita nak infak apa? Tanyalah pada tuan guru kita. Nombor 5, yang ni yang terakhir, masa hidup sebelum datang waktu mati. Yang ni paling takut sekali, terutama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya tengok video almarhum Dr. Sobri Awang meninggal dunia tu, bayangkan dia tengah bercakap, minum sebentar, minta maaf, dia kata 5 hari dah sakit. Dia cerita, salah saya juga, sekejap aja, pas sekejap aja Allah bantu ubah. Mudah. Orang kata mudah dia mati, kita kata mudah. Wallahi minalil mauti la sakarat, kata Nabi, demi Allah mati tu ada sakarat dia. Sama juga dengan kenalan kami Cik Aziz Moto dekat Manjut, belakang Maidin Manjut. Cik Aziz Moto ni dia anak seorang tok guru. Anak dia seorang tok guru. Orang alim lah anak dia seorang, nama Ustaz Syari. Dan dia ni rupa-rupanya baru saya tahu dia boleh mengajar kitab lama, sebab dia ngaji pondok lama. Saya semua tahu orang tu lepas dia dah mati lah. Masa saya buka komplek pendidikan Baitul Diyak di Cemor, di kampung Cizanan, ada seorang nama Pakcik Alim. Saya panggil Pakcik Alim je. Dia ketua cawangan. Rupa-rupanya dia alim bidang grammar bahasa Arab, nahwu syarah tu dia alim. Saya kata rugilah aku tak mengaji dengan dia. Tahu-tahu mati dah mati. Dia banyak bantu kami waktu mula-mula. Dia lah tukang bangkok sampah waktu tu. Baru ni kita bagi anugerah Ma'al Hijrah. Walaupun dia tak ada, kita bagi keluarga dia. Menghargai dia. Kita tahu sepah dia tak ada. Rupanya Cik Aziz ni bukan orang biasa-biasa lah. Meninggal waktu tidur hari Jumaat, petang Jumaat dia meninggal dunia. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mati. Bila disebut mati ni, waktu hidup ni lah kita guna betul-betul untuk beribadat kepada Allah. Dan mati tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Nabi kata idza matal insan inqata amalu. Bila mati seorang manusia, inqata, terputus dah. Terputus ni maksudnya tak boleh buat apa dah. Kita nak mandi tak boleh, orang mandikan kita. Kita nak sembahyang tak boleh, orang sembahyangkan kita. Kita nak berjalan tak boleh, orang usung kita. Kita nak pakai baju tak boleh, orang kafankan kita. Tak rasa gerun ke tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala dekat kita. Itu sebab bila ulama sebut, bila dengar ada orang mati, ziarah orang mati. Dan ziarah, bukan setakat ziarah, ambil ibrah. Ibrahnya apa? Manusia, lepas ni mu pula akan mati. Bila mu mati nanti lagu mana? Adakah sama macam simpulan itu ataupun tak ada? Tak sama langsung. Tu tujuan dia. Ni tak pergi atas kubur, isyak okok relax. Allah, isyak okok. Orang tak ambil ibrah. Pergi dekat kubur, orang tengah nak mengusung masuk jenazah, pergi. Kalau boleh bantu. Kan dia letak buat bantal, ambil kain buat bantal, betul tak? Buat bantal. Apa yang Nabi ajar? Kita kena kepal tanah tersebut. Antara sunat yang kita baca, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita kena sebut sunat, minha khalaqnakum, daripada tanah kamu dicipta, dan ke dalam tanah kamu masuk, dan daripada tanah juga kamu akan keluar. Letak. Dan bagi orang tak tahu, dia ambil tanah, dia masuk je lah, dia tak jaga apa. Bagi orang tak tahu. Bagi kita yang tahu, tak sih pula, kita tengok je pegang gitu je. Dah apa benda? Ambil ibrah. Ziarah orang mati. Salatkan orang mati, dapat pahala seperti mana satu kirak sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud tak pergilah ziarah Bukit Uhud.
Kecil ke besar? Bapak besarnya. Lebih kurang 6 km persegi. Ukur lilik dia. Itulah pahala bagi orang salat jenazah. Kita tahu lah. Tahu orang salat jenazah? Tak apalah. Orang fardu kifayah kan, yang ustaz Tok Imam dah buat, kami lepas. Tok Imam dah umur dah. Tuan-tuan sekalian, lepas solat maghrib ni ada jenazah yang kita kena solat. Kita tak apalah. Pahala banyak. Lepas tu kita rebuk, tunggu sekejap. Khabar kat isteri, relax, buat bertenang. Nak pergi makan ke darah pun, buat bertenang. Abang dah dapat satu kirak. Nak dapat satu lagi kirak macam mana? Follow jenazah sampai ke kubur. Dapat satu lagi kirak. 2 kirak. Bukan 2 karat. 2 karat dah orang cetang. 2 karat tu mah kita tu. Ni 2 kirak. 1 kirak sebesar Bukit Uhud. 2 kirak, 2 Bukit Uhud. Ni tak nak, dia tak nak rebut. Dan bukan sekadar nak dapat Bukit Uhud tersebut, kita nak tengok bagaimana keadaan kita satu masa nanti. Takut tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan kematian itu yang sebenarnya dekat sangat dengan kita. Dekat sangat. Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an. Hal tantaziruna illa faqran munsiya, aw ghinan mutghiya, aw maradan mufsida, aw haraman mufnida, aw mautan mujhiza, aw ad-dajjal fa syarru ghaibin yuntazar, aw as-sa'ata fas-sa'atu adha wa amar, aw kama qala." Hendaklah kamu segera melakukan amalan-amalan sebelum datangnya 7 perkara. Apakah yang kamu tunggu selain yang pertama, miskin yang melupakan. Melupakan macam mana? Dok sibuk cari harta, dok sibuk cari nak tampung kemiskinan dia sampai lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling malang sekali atas muka dunia, dia adalah miskin, susah apa-apa ke dana, sambang pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang tak semayang. Kenapa kamu tak semayang? Kenapa aku nak semayang? Allah tak jadi pun aku kaya. Dia bagi alasan. Semayang ni tak kira kaya ke miskin ke sihat ke sakit ke, kena semayang. Itu kewajipan kita. Tapi tak. Berapa ramai orang miskin tak semayang. Tu sebab bila mana jawatan kuasa kampung dia buat panggil nak bagi bantuan kepada orang-orang miskin, dia buat kat mana? Jangan buat kat Dewan Orang Ramai, bawa ke masjid. Bawa ke masjid. Oh ni saya ceramah dekat apa nama Gemas Negeri Sembilan. Gemas Negeri Sembilan ceramah untuk fakir-fakir miskin. Bila agama Islam dia buat, jemput semua fakir miskin. Dah, mari penuh. Bantuan datang tak kira berapa lah, orang akan datang. Memang nak bantuan tersebut susah. Maka antara pegawai terpesan, ustaz tolong pesan kepada penduduk-penduduk ni, jaga semayang. Saya sebut yang tu lah, jaga semayang. Sebab ramai orang miskin semayang tak jaga. Dia tak jaga semayang. Dan dia anggap itu fair lah. Dia kata sebab Allah tak bagi aku kaya, aku tak nak semayang. Itu derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang panggil orang derhaka, orang yang malang. Sebablah dunia dah miskin, dia miskin pula pahala untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala satu masa nanti. Baik. Yang kedua, atau kekayaan ghinan mutghiyah, ataupun kaya menyebabkan kamu sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masa untuk Allah. Tak ada masa nak peruntukkan masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab sibuk dengan kaya. Kenapa Tuan Haji? Kenapa Tuan tak mari semayang masjid? I very busy, dia kata. Saya bawa kaya cakap masalah lah. Jangan cakap Arab ni. I busy lah, busy sangat. Main golf hari-hari, dia kata lah. Tak apa. Sebab orang nak dapat projek biasa main golf, jarang main carom ni. Jarang main dah haji, main golf. Belanja tu, belanja ni dan sebagainya. Saya kadang menyampah juga tengok orang main golf ni. Kadang menyampah, bukan semua. Sebab golf ni ada orang kadang-kadang tak reti main pun tak. Dia sepak pakai kaki je. Tapi dia nak, sebab nak dapat satu benda. Siapa semayang bang tak. Ada setengah orang waktu susah dia rajin ibadat. Tiba Allah bagi kaya, lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah apa nama? Qarun laknatullah. Kisah Sa'labah. Sa'labah pada zaman Nabi. Sa'labah ni banyak namanya. Zaman Nabi ada banyak orang nama Sa'labah. Ada yang terkenal Sa'labah bin Abi Hatib, itu bukan dia. Sa'labah bin Abi Hatib itu ahli ibadah. Dia ada Sa'labah, seorang yang mana dia banyak diberikan banyak pahala, banyak harta pada dia. Bila dia mintakan untuk infak, dia tak infak. Yang ni jaga-jaga. Allah Subhanahu Wa Taala orang yang macam tu. Boleh ada seorang, saya dilantik jadi duta untuk pembinaan sebuah masjid di
Phnom Penh, Kemboja. Masjid itu asalnya nama Masjid Pakistan. Sekarang tukar jadi Masjid Jami' Al-Islami. Targetnya 5 juta. Dah habis 900,000. Mana lebih pada 5 juta lah. Dah habis 900,000 pembinaan. Dia sebagai one stop center di Phnom Penh. Kalau tuan-tuan pergi Kemboja nanti boleh singgah lah untuk tengok masjid tersebut. Saya share. Lepas tu saya akan share. Tiba-tiba orang yang saya share tu dia tulis satu benda yang saya koyak juga. Panah juga tapi tak koyak. Koyak tapi panah gitulah. Dia kata, untuk pengetahuan ustaz, saya tak nak riak je, dia tulis tu. Saya telah bina jalan di Phnom Penh daripada tempat sekian ke tempat sekian. Saya tak nak riak, dia kata itu. Saya patutnya kalau dia kata, ustaz, ini dengan istilah lah itu boleh lah, tapi saya sangka baiklah, dia mungkin tak riak betul tu. Dia cuma cakap je. Dan dia kata tak apalah Puan Hajah, kalau Puan Hajah tak nak infak, tuan-tuan share pada kawan-kawan. Saya boleh share ustaz, boleh share, tapi belum tentulah mereka akan infak. Oh, sedap. Saya terasa lah, tapi saya doa je. Sebab orang baik. Mungkin dia gaya bahasa, kalau telefon lain lah, sebab gaya WhatsApp, bacaan kita lain, bacaan dia lain. Cuma nak sebut tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga orang jadi sombong jenis tak dengar cakap, ataupun tak nak benda-benda baik untuk dia. Ataupun yang ketiga, kata Nabi SAW, au maradan mufsida, ataupun sakit yang merosakkan apa? Merosakkan kudrat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh dah buat. Kalau dulu kita rajin, kalau kita sihat, kita boleh pergi buat ibadat dengan mudah sekali. Tapi bila dah sakit, susah dah tuan-tuan. Nak sembahyang Jumaat pun kadang-kadang payah nak pergi sebab sakit. Sakit. Tapi kalau asalnya sakit daripada awal tu sihat, memang dia banyak ibadat kepada Allah, lepas tu sakit, itu tak ada masalah. Di sini maksud Nabi SAW, orang yang dulunya sihat, patutnya buat ibadah kepada Allah banyak, tiba-tiba bila waktu sakit memang susah dia nak melakukan ibadah. Boleh melakukan tapi tak sama macam orang sihat. Yang keempat, ataupun kata Nabi SAW, au haraman mufnida, ataupun tua yang menidakkan. Tua ni pekul lah, maknanya yang tak mampu nak buat apa dah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengajar juga bulanan di Al-Barakah tempat Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Saya mengajar di sana sejak 2006, sejak saya mari ke bumi Perak lagi. Barakah tu masa tu sebuah surau saja di Jalan Pemimpin. Ada seorang makcik ni sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah. Dia punya bongkok dia tu, dia datang ke Barakah tu, dia kena pakai tolak gitu, tapi dia tetap mari mengaji. Oh, hebat macam ni, istiqamah lah dia. Macam tuan-tuan ada sini lah, dia istiqamah lagi. Macam saya pernah ceramah dekat Taiping, gitu juga, moci-moci. Poci ada juga, tapi minoriti, moci yang banyak. Sebab ahli syurga kamunya moci ni. Bukan pakcik, bukan ahli neraka maksudnya. Pakcik ni banyak perapi tempat lain, main haji, daun teruk gitulah. Tapi pakcik ni rajin, masya-Allah. Hebat. Dia mari sembahyang subuh, dia tak pernah miss untuk sedekah kepada jemaah. Hatta sebiji kurma mesti dia akan bagi setiap hari. Muka dia bercahaya macam bulan purnama. Bagusnya makcik tersebut. Dan kita boleh buat sedikit sebanyak yang boleh kita mampu lah. Yang kita mampu buat sedekah dan sebagainya. Kemudian yang keenam, munculnya Dajjal, mati yang segera. Au mautan mujhizan, mati yang segera mendadak, tak sempat nak buat wasiat, tak sempat buat apa, mati mengejut. Ini bagi orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ni memang tidak ada suatu kesempatan untuk kita nak melakukan amal ibadah. Sebab mati yang segera, yang mautun fajaah ni, kita doa supaya tidak macam itulah. Tapi kalau Allah takdirkan begitu juga, nak macam mana? Mati mengejut, tiba-tiba mati. Tadi baru lepas nak makan capati dengan kita, lepas tu mati, lepas capati mati. Allah SWT dia makan. Baru je kita baru je kita cakap dan sebagainya. Yang keenam, munculnya Dajjal, iaitu sejahat-jahat perkara gaib yang ditunggu-tunggu kemunculan. Siapa yang tunggu? Orang Yahudi duk pakat tunggu. Dajjal ni akan datang, dan dia telah ada dah, cuma tak tahu kat mana. Ada kata dekat Pulau Gracia yang kata MF370 kat situ. So Allah a'lam. Tapi yang penting Dajjal telah ada. Buktinya seorang sahabat bernama
Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala pernah bertemu Dajjal. Dan diceritakan kepada Rasulullah daripada subuh sampai ke petang, cerita kisah dia bertemu dengan Dajjal. Dan Dajjal tu akan muncul. Sebelum keluarnya Dajjal yang betul ni, akan keluar dulu 30 ekor Dajjal yang lain. Kena keluar dulu. Dan setiap Dajjal berekor-ekor ni, semuanya mengaku mereka tu Nabi belaka. Dan dekat Malaysia berapa ekor dia? Dekat Selangor ada seorang namanya Kahar, Rasul Melayu. Dekat Besuk seorang, Ayah Ping, itu bukan Tuhan, mengaku Nabi, Tuhan tu. Dekat Pahang ada seorang nama Tuhan Harun. 2 orang Tuhan dekat sini Malaysia. Satu dekat Kahar, 3 orang. Dan ramai lagi lah umat Allah Subhanahu Wa Taala sebelum keluarnya Dajjal, sejahat-jahat perkara gaib. Itu sebab hadirin sekalian yang Nabi ajar pada kita untuk beramal dengan suratul Kahfi. Beramal ke tak beramal ni makcik? Baca ke tak baca? Alhamdulillah, kena baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir, ataupun 10 ayat awal saja, ataupun 10 ayat akhir saja. Yang paling cemerlang depan belakang. Paling bagus sekali baca semua kalau rajin. Tapi malam Jumaat, pagi Jumaat ataupun hari Jumaat tu sangat afdal untuk kita baca 110 ayat tu. Selain daripada tu baca. Kenapa kena baca Ustaz? Sebagai peninding kita waktu Dajjal muncul nanti. Jangan dia mari ke Slim River nanti, Dajjal mari dengan kempen dia, sokonglah hamba, mari depan kita, kita baru nak baca Alhamdulillahillazi hadana li hadza abidullah. Tu bagus. Yang lagi teruk alhamdulillahi at'amana wa saqana. Habislah Dajjal kata berat dan nama ni. Dajjal datang dengan penuh nikmat yang tipu daya. Dia akan datang seluruh dunia kecuali 2 tanah haram saja, Mekah dan Madinah. Walaupun di Mekah dan Madinah sekali banyak orang jahat juga, semasa Dajjal datang, Allah hantar gempa yang kuat menyebabkan orang munafik, orang fasik keluar belaka daripada tanah haram. Yang tinggal situ pure betul. Itu sebab ada setengah orang yang nak duduk di sana tanah balik-balik. Ada? Tu keadaan. Maka Dajjal akan muncul. Wallahu a'lam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata kalau Dajjal tu muncul di waktu aku masih ada, aku yang akan berlawan dengan dia. Tapi kalau tak ada, kalian yang akan berlawan dengan Dajjal natullah. Macam mana cara lawan kita? Nak lawan dengan kuasa, memang kita kalah. Maka dia dengan tipu daya dia, dan orang yang walaupun imannya tipis dapat baca kalimah kafir atas dahi dia tu, maka nak selamat ketika tu tak sah ikut dia, dan orang yang tak ikut dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesusahan. Itu ujian. Air tak ada, makanan tak ada, ketika tu kata Rasulullah, yang makanan hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kenyang perut. Try apa ni? Tuan-tuan makan tengah hari dengan saya hancur lebur dah, pecah perut. Subhanallah alhamdulillah. Tapi itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala waktu Dajjal turun nanti. Dan Dajjal datang macam Allah Subhanahu Wa Taala sejahat-jahat perkara gaib yang ditunggu-tunggu kemunculannya. Kemudian yang ketujuh, kedatangan kiamat. Maka kiamat lebih sengsara dan lebih pahit. Ni dah. Pernah Imam Al-Ghazali ditanya tentang 4 perkara, iaitu apakah benda yang paling berat, apakah benda yang paling ringan, apakah benda yang paling jauh, dan apakah benda yang paling dekat. Paling berat, paling jauh, paling ringan, paling dekat. Maka jawab Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ni, dia kata apa? Adapun benda yang paling berat ialah amanah. Amanah ni bukan senang. Tuan-tuan dapat amanah, saya sebagai seorang suami, amanah. Kita seorang isteri, amanah. Kita seorang guru, amanah. Ada amanah dia. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikul amanah itu. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya, yakni akal fikiran. Ini manusia lebih. Maka sanggup memikulnya. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Allah tawarkan kepada langit dan bumi dan gunung ganang amanah. Ada ulama kata amanah sini iaitu Islam. Tak nak belaka.
Yang nak tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian ialah manusia, nama je manusia. Tangguh amanah. Tanggungjawab, tapi hakikatnya banyak orang melakukan kesaliman. Dia kata dia akan jadi bagus bila jadi diberi amanah, diberi peluang, maka akhir tak begitu. Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata la imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang yang tiada beramanah. Dan Nabi pernah sebut ayatul munafiq salasah, tanda orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba, bila cakap dia menipu. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji mungkir janji. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah dia khianat. Ini orang munafik. Orang munafik waliyazubillah misal. Amanah yang paling kecil amanah kepada diri sendiri yang kita pinjam daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah bagi kepada kita panca indera dan seluruhnya ini, Allah akan persoalkan satu persatu. Seorang yang beriman pastinya dia amanah, dan orang yang beramanah pastinya dia seorang yang aman daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan aman daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan mendapat dosa kepadanya. Adapun perkara yang paling ringan ialah bercakap bohong. Ringan. Dia nak payah raya ni. Lagi ringan bercakap bohong macam Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana lidah mudah dilentur bagi menuturkan apa saja tanpa menghiraukan kesan yang terbit daripadanya. Benarlah pepatah Melayu yang masyhur, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padah. Memang buruklah. Telajak cakap habis, tak boleh nak tarik balik. Lebih-lebih lagi pada akhir zaman. Zaman ini semua orang boleh buat belaka, boleh rakam dan sebagainya. Pernah Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala untuk selamat di dunia, hendaklah kamu menjaga lisan dan kemaluan kamu. Nak selamat, jaga lidah. Yang kedua, jaga kehormatan kita. Benda yang paling jauh ialah angan-angan. Ada juga berpendapat benda yang paling jauh ialah masa yang telah berlalu. Ada 2 pandangan. Yang pertama, angan-angan kita jauh, macam mak jening. Angan-angan mak jening, mula-mula dia kata nak panjat pokok kelapa. Dia nak panjat ni, tak panjat lagi ni, baru nak panjat. Dia kata kalau aku dapat buah kelapa nanti aku jual, aku beli pula anak ayam. Dia kata, dan anak ayam aku besar, aku jual, beli pula kambing. Kalau kambing besar, beli lembu. Kalau lembu besar, macam-macam. Tak panjat pun lagi pokok tu. Petik pun tak panjat pun tak lagi. Tapi dia punya angan-angan tu luar biasa. Jangan jadi macam tu. Tapi yang paling tepat kata ulama, iaitulah yang paling jauh ialah masa yang berlalu. Ada lagu kan, masa yang lepas, nyanyi kau ucap pula, tak akan kembali dah. Masa lepas tak kembali dah. Tengok balik gambar-gambar kita seminit tadi, sejam tadi, 2 jam tadi, semalam dan sebagainya. Tak boleh kita nak U-turn balik dah. Masa yang telah berlalu tak ada, mustahil pada adat untuk kita kembali. Tapi kalau Allah nak buat, tak ada masalah. Tapi mustahil benda tu berlaku. Yang berlaku dalam filem adalah yang boleh balik, patah balik dan sebagainya. Kadang kita tengok gambar-gambar kita masa kita muda dulu. Saya pun tua dah ni, beruban penuh dah kepala ni. Jadi tengok zaman muda, zaman budak-budak, Allahu Akbar, jauhnya rasa. Lebih-lebih lagi tengok anak-anak murid saya, ada yang telah kahwin dah, ada anak dah. Maknanya tua benar dah rasa, macam tua benar dah rasa. Anak murid kita dah kahwin dah dan sebagainya. Dan benda yang paling dekat ialah mati. Banyak kita sebut mati hari ini dalam Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Tiap-tiap diri akan merasa mati. Saya, tuan-tuan, semua akan rasa mati. Mati ni sekali je, dia tak banyak kali. Tapi bagi orang mati syahid, dia memang nak mati berkali-kali. Seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat yang mati syahid. Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu nak? Yang kamu inginkan apa? Ya Allah, kembalikan balik aku ke dunia, aku nak perang dan mati syahid lagi. Yang tu diminta. Sebab kata ulama, mati yang tak sakit ialah mati syahid. Ada orang bayang kena tembak pecah kepala tu sakit tu, tapi hakikatnya kata ulama, mati yang tidak sakit ialah mati syahid. Tu sebab kita doa, Allah ma'ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkan kami dengan kehidupan para ulama dan matikan kami dengan kematian para syuhada. Menegakkan Islam, bukan lawan Islam, tegakkan Islam. Ini zaman fitnah terutama Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita sebut pada awal tadi, kita tegur orang, kita dianggap fitnah pada orang.
Saya tegur perbuatan dia. Saya kata tak boleh kita nak sebut melakukan, nak buat apa saja ikut suka kita. Hidup ini mudah, tak betul. Hidup ni ada jalan dia, siratal mustaqim. Inna hadainahu najdain. Kami beri kamu dua jalan, jalan baik, jalan buruk, jalan syurga, jalan neraka. Tapi dia anggap kita fitnah, anggap pada dan sebagainya. Itu semua kecil sangat berbanding dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada para ulama, para salafun salih yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan. Allah uji. Kadang-kadang kita dapat kesusahan, kadang-kadang kita dapat kesenangan. Ialah sebagai fitnah. Fitnah ni ujian. Fitnah tu masuk ujian. Fitnah ni bukan makna tuduh orang tu. Macam selalu kita dah sebut, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah tu lebih teruk daripada membunuh. Kata ulama tafsir, fitnah di sini iaitu asyirku billah, syirik pada Allah. Kita duk pakai fitnah, awak fitnah saya kan, macam bawa bunuh saya, bawa bunuh saya lah. Salah kata Allah SWT. Walaupun adalah pandangan qil, tapi maksud fitan itu maknanya fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Semalam juga guru kami, guru intern, pelajar daripada USAS yang mengajar intern. Jadi pelajar intern di komplek kami accident, kena langgar lagi dekat Cemor malam. Ujian daripada Allah SWT. Mak dia telefon menangis-nangis lah. Tapi tadi saya dapat WhatsApp daripada beliau. Dia kata ada pendarahan di kepala, tapi taklah serius. Cuma tulang belakang ni lagi lah, tulang pinggul dia, dan langgar lagi. Banyak kesian lah. Macam Allah SWT, moga Allah SWT sembuhkan. Ini ujian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Manakala firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qaf ayat 19, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan bila sampai ajal seseorang, datanglah sakratul maut membawa kebenaran yang telah dijanjikan, serta dikatakan kepada yang mengingkarinya sebelum itu, dzalika ma kunta minhu tahid, inilah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya. Ayat ni gerung tuan-tuan sekalian. Para ulama ulang-ulang ayat ni sampai menangis teresak-esak, sebab dia tahu keadaan sakratul maut. Sakratul maut ni mabuk nak mati. Macam mana keadaan dia tak ada orang boleh cerita, cuma yang mati tu sakit. Nabi kata wallahi inna lil mauti la sakara, demi Allah mati tu ada sakarat dia, sakitnya mati. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, aku tak heran melihat orang lain mati susah selepas aku melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Keadaan Rasulullah meninggal dunia. Cuma kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah uji kita waktu sakratul maut tu. Itu sebab doa yang dianjurkan oleh para ulama, jangan tinggal tuan-tuan sekalian. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana, sampai akhir. Jangan tinggal dalam solat kita. Doa tu ada ulama mengatakan Allah utuskan malaikat waktu kita nak mati nanti, dia akan tepih setan-setan waktu dia nak ngacau kita waktu nak mati. Yang last kali usaha kempen setan ni untuk kita sokong, untuk dia sokong, untuk kita sokong dia waktu bila? Waktu kita nak mati nanti. Dia kata dia akan berubah dengan wajah ayah kita, dengan wajah mak kita. Wahai anakku yang ku sayangi, ni mak ni, kalau kamu nak minum susu ni, matilah dalam agama Yahudi contoh. Kalau kamu nak macam ni ayah ni, mati agama Nasrani. Waktu itulah kita memerlukan orang-orang keliling duk mengajar laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar orang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Ajar. Duduk dekat dengan telinga dia, bukan duduk atas dia. Duduk atas dia memang matilah tak. Duduk dekat dengan dia, pangku dia. Sebagaimana Sayyidatina Aisyah memangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Nabi tengah nazak. Nazak ni maksudnya cabut. Sakarat tengah nazak. Kita panggil istilah nazak. Nazak dah haji tu. Nazak ni maknanya cabut. Allah Subhanahu wa taala. Kita doa. Yang kita buat selalu kita buat macam mana? Kaum keluarga terdekat duk talqin la ilaha illallah. Ma sebut la ilaha illallah. Kalau nampak teruk sangat dah, memang berat sangat dah, tak boleh sebut lah panjang-panjang. Sebut Allah, Allah, sebut aja sampai dia mati. Ni tak mati-mati lagi, dia kata. Macam tu pula dia kata, tak mati-mati. Awak pula lah sambung pula yang lain dan sebagainya. Tunggu tentang macam Allah Subhanahu wa taala saat itu akan tiba kepada kita semua, dan kita mengharapkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah.
Yang paling dahsyat Allah kata, in dzalika ma kunta minhu tahid. Inilah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya. Kita ngelak macam mana? Kita pernah baca hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Bahrul Mazi. Bab mati ni ada 99 jalan mati. Bab hidup kita ni, kita ada 99 jalan untuk mati. Mungkin kita ni ramai-ramai ni ada penyakit masing-masing. Penyakit sakit hati, bukan sakit hati batin tu, memang sakit betul hati. Macam arwah mak saya ada 3-4 penyakit berangkat. Masalah jantung, masalah buah pinggang, masalah hati, ada berangkat. Dia hidup dengan ubat. Daripada kecil, saya kecil, dia ikut dia naik bas sihat, CSIHAT, sihat, bas sihat. Daripada Pantai Balok, jalan kaki Sapa ke Jalan Besar, tunggu bas pergi ke Kuantan, pergi kat klinik, orang tua klinik doktor tua tu, balik pula jalan kaki pula, hidup dengan ubat. Sebulan 2 kali kena pergi ke Kuantan. Tak, penyakit berangkat. Atau ni macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu masing-masing lah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Penyakitnya 3, tapi kata Nabi SAW, setiap kita ni ada 99 jalan untuk menuju mati tu. Kalau kita lepas satu jalan ni, kalau sakit kencing manis, kita tak makan benda-benda manis. Nasi pun tak makan, makan kulit roti je, makan. Dah. Kalau kita darah tinggi, tak makan garam. Dah, tak garam-garam sangat, tak ada tinggi, tak naik temperature. Kita elok, semua dapat elok. Ni zalika min ma kunta minhu tahid. Satu benda tak boleh elok, iaitu namanya haram. Haramin, iaitu tadi tua, tak boleh elok. Tak boleh lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergilah buat bedah siasat pula ni. Bedah muka, tarik ni biar tak berkedut. Sini macam ayam Belanda tu, penuh berkedut. Allah SWT. Dia boleh ubah rupa jadi tegang, tapi suara tetap mak nenek. Allah SWT. Macam mana? Kita boleh makan pil, cocok botak ke apa ni? Botak, cocok sana, cocok sini, kembar sana, kembar sini, kempis sana, nak buang, nak mancung. Akhirnya kamu tak boleh hilangkan sifat tua kamu tu. Maka mati sebab apa? Haji tu mati sebab sakit tua. Macam ayah saya, itu dia dalam CJ mati dia, sakit tua. Tua tu sebab mati. Kamu lari sangat, wajah as-sakratul maut, mati tu akan sampai pada kita. Dalam ayat yang terakhir saya nak baca pada pagi ini, jadi di manakah tempat yang boleh kita larikan diri daripada kematian ini? Mana lagi nak kita lari, tuan-tuan Allah? Tak boleh lagi lah. Mana doktor pakar yang boleh selamatkan kita daripada kematian? Tak boleh. Tak boleh. Sedangkan Allah menyatakan dengan jelas dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mauta alladhi tafirrun, sebenarnya mati yang kamu larikan diri daripadanya itu, mulaqikum, tetap akan ia menemui kamu. Mati akan jumpa kita juga, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Ni selalu kita baca waktu talqin, akan dikembalikan kepada Allah. Kita, roh kita yang mengetahui segala yang gaib, yang kita buat orang tak tahu, Allah tahu. Yang kita sembunyikan daripada pandangan manusia, Allah tahu belaka. Maka kita kembali kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum, yang ni kita takut sekali mata Allah SWT. Fayunabbi'ukum, maka Allah akan memberitahu kepada kamu bima kuntum ta'malun, apa yang kamu buat atas muka dunia dulu. Kita nak lari mana? Ainal mafar. Tak boleh lari dah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bertembung dengan apa yang disebut sebagai kematian itu, dan kematian itu pasti akan sampai kepada kita satu masa nanti. Dan kita doa kita semua ni insya-Allah Allah jemput kita dalam keadaan kita bersedia, ataupun dalam keadaan kita sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak-banyaklah kita mengucapkan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah selamatkan kita daripada fitnah dunia ini, dan kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan yang diajarkan oleh tuan-tuan guru kita, tuan-tuan sekalian, istighfar kena banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lebih 100 kali saya. Kena lebih. Sebab kita banyak dosa, kena lebih. Berapa ratus kali? Up to you lah, ikut suka kamu, kemampuan kita.
Yang kedua, banyak selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau panjang sangat kita rasa tak dapat, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat banyak-banyak. Sebab Nabi kata orang dekat dengan aku dalam syurga nanti orang yang paling banyak selawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah moga-moga Allah menjadikan kita di kalangan orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yang mendengar kalam Allah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti segala kebaikan-kebaikan yang ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itulah dapat saya sampaikan pada pagi yang penuh barakah ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita sedikit kesan dalam hati kita masing-masing untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ada soalan ke nak tanya? Tak, ada soalan? Muslim ni ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah, semua hebat-hebat belaka. Syukur pada Allah Subhanahu. Dia tak payah ni, seperti mana kitab Sirajul Huda. Saya dengar aku tadi gerung dengar dah. Moga Allah SWT merahmati kita. Jadi kat belakang tu saya dah bawa produk saya lah, kokoting gantong saja pun sedap. Lama saya tak bawa, agaknya boleh perhabis lah untuk ringankan kereta yang baru dibawa hutang itu. Nah, kemudian yang kedua, saya dah bawa minyak kasturi syifa tu bagi siapa-siapa yang ada masalah gangguan, boleh cuba try lah. Kat siapa ambil kasturi syifa tu harganya RM15, tuan-tuan masukkan terus dalam tabung tu, sebab tu milik Baitul Diyak. Tapi yang beli kokoting yang masuk tabung, jenuh saya nak kira balik dah. Sebab tu untuk produk kami lah, untuk menampung hutang-hutang yang ada ni. Wallahu ta'ala alam. Sekadar tu dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan.